Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala sampai juga kita dalam majlis ilmu dan bersua lagi kita pada setiap pagi sepanjang bulan Ramadan kita akan berjumpa pada pukul 7. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, salam nuzul Quran juga kepada semua nah. Jadi alhamdulillah saya sihat, ibu ayah sihat, kakak abang dan semua sekali lah diharapnya sihat nah. Pada pagi yang indah kita mengharapkan dengan Lailatul Qadar pada malam semalam dan malam-malam sebelumnya. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan pengajian diminta ataupun kita mohonlah untuk semua share kepada grup-grup yang ada, WhatsApp, FB dan sebagainya, supaya benda ni akan jadi saham kita. Yang tu saja saya akan ulang selalu. Okey, dia akan jadi pembantu kita. Sebab apa? Quran ni lah akan peneman kita dalam kubur kelak. Okey. Baik, insya-Allah pada pagi ni baru saya ulangan. Alhamdulillah. Baik. Ahlan wa sahlan, waalaikumsalam. Tahniah, dapat juga tengok versi ulangan. Tahniah, dapat tengok versi ulangan pun kira hebat lah tu kan. Selalunya orang akan join live sahaja, siaran ulangan dia tak berapa nak tengok. Okay. Jadi tahniah lah siapa yang mampu untuk tengok siaran ulangan tu. Jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan bertalaqi pada muka surat 30. Okay. Oh, first time tengok live. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tahniah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Kak Yati, Kak Nur Kasih, Kak Harwati, Abang Azilan. Betul ya abang Kak? Kak Jamalia, Kak Farida. Waalaikumsalam. Semuanya minta maaf. Ada yang saya tak sebut, minta maaf nah. Baik. Jadi insya-Allah muka surat 30 ayat 192. Dan pagi ni saya sentuh sikit sahaja berkaitan dengan iqlab. Itu pun kalau kita jumpa iqlab, dan saya tunjuk sikit saja iqlab adalah yang paling mudah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Juzli Zakaria mengingatkan pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada semua untuk sebab mengingatkan kawan-kawan kita. Minta maaf nah spontan saja tulis pada pagi ni. Jadi iqlab saya cerita sikit sekilas lalu. Iqlab hurufnya ialah ba. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ba. InsyaAllah saya buat elok sikit nah. Tapi untuk kenal dalam Al-Quran Rasam Osmani lebih mudah. Bila nun mati, dia nun kosong, dia tak ada tanda mati. Bila nun mati, dia akan ada mim kecil di atasnya. Nun mati akan ada mim kecil bertemu dengan ba ataupun tanwin. Tanwin dia berbaris dua sepatutnya, betul. Tiba-tiba dia jadi berbaris satu dan di atasnya ada mim, juga waw, ada mim juga dhammah baris depan, ada mim kecil juga baris bawah. Minta maaf saya tersilap bubuh, sepatutnya mim duduknya di bawah. So bila baris bawah pun akan ada mim kecil bertemu dengan ba. Itulah iqlab. Mudah kan? Bila ada mim kecil ni bertemu dengan ba, iqlab lah hukumnya. So bacaannya macam mana? Dengung. Dengung tu macam mana ustaz? Dengung tu kita boleh ambil dua kaedah. Pertama sekali sama ada tutup mulut terus
Mim ba contohnya. Contoh yang kedua, kita bukakan sikit mulut macam ada sehelai kertas. Mim ba. Okey. Baik. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahniah sebab dapat masuk dalam live kita pada pagi ni. Allah lah pilih kita nah. Allah pilih kita. Muka surat 30 ayat 92. Okey, ayat 92. Baik, kita zikir dulu nah sikit. Kita istighfar dulu, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mulakan membaca surat cinta Allah. Baik. Okey. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil akhyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Baik, insyaAllah kita bertalaqi pada muka surat 30. Waalaikumsalam kesemuanya sekali. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Subahal khair. Ana bi khair. Alhamdulillah bi khair. Okey. Oi, kemah arak ni. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah dapat join setelah balik bertugas. Tahniah. Kita luangkan masa sikit nah. Sejam dah, tak sampai sejam dah. Kita join bertalaqi insya-Allah. Tak lama pun kita luangkan masa dengan Quran insya-Allah. Masa kita tu akan dipanjangkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Manfaatkan waktu insya-Allah. Baiklah, kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita doa dahulu sebelum belajar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin. Ya, salam nuzul Al-Quran juga. Jadi insya-Allah jadi sempena nuzul Al-Quran ni kita imarahkanlah hari Ramadan kita ni dengan Al-Quran. Sebenarnya hebat orang yang dapat membaca Al-Quran ni, sangat-sangat hebat. So ibu ayah kena rasa beruntungnya aku keluar dalam Islam dan aku boleh belajar Al-Quran. Ada yang Allah tak gerakkan hati dia untuk membaca Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Ada, tapi Allah gerakkan hati kita untuk membaca Al-Quran, untuk rasa tergerak hatilah untuk belajar Al-Quran, untuk perbetulkan makhraj, untuk perbetulkan tajwid, dengungnya di mana-mana secara jelasnya di mana-mana kan. Jadi Allah dah jentik hati kita. Jadi jangan buang perasaan rasa nak lagi kan ilmu tu, nak lagi. Jangan buang perasaan tu. Diminta kita simpan saja perasaan rasa nak sangat, rasa cinta kan ilmu, tambah-tambah Al-Quran. Jadi insya-Allah bila kita rasa nak sangat-sangat, Allah akan bagi. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam nuzul Quran kepada semua. Nah, insya-Allah. Baik, kita akan bertalaqi pada muka surat 30 ayat 192. Insya-Allah pada pagi ni saya beritahu kita akan fokuskan kepada talaqi sahaja kepada bacaan. Jadi bila kena dengung kita dengungkan, bila jelas kita kena jelaskan. Insya-Allah sikit-sikit sahajalah berkaitan dengan dengung saya akan sentuh sikit . Baik, kita tengok ayat 192, ayat muka surat 30. Ayat 192 muka surat 30 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Ready dah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Baik, tengok sini. Nampak tak nun kosong? Bila kata nun kosong kita wajib dengung. Melainkan. Ingat ni perkataan melainkan. Kita letakkan nun kosong. Bila kita nampak je nun kosong, kita kena dengung. Letakkan melainkan. Kita berjumpa dengan lam ataupun ra. Waalaikumsalam kepada semua yang menonton dan yang baru masuk, ahlan wa sahlan. Baik, sekali lagi saya ulang. Nun kosong kita kena buat apa? Kita kena dengung. Letakkan melainkan kita berjumpa dengan lam ra, jangan dengung. Itu untuk nun yang kosong. Tahau. So macam mana? Fa ini tahau. Fa in. Nun yang bersabdu. Bersabdu tu apa? Sabdu tu kan yang bentuk W kecil tu. Jadi itulah sabdu. Nun yang bersabdu kita kena buat apa? Wajib dengung. Berapa harakat dengung Ustaz? Semua jenis dengung kita kena dengung 2 harakat. Nun kosong ke, nun yang bersabdu ke, semuanya kita kena dengungkan 2 harakat. Okey. Untuk nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu, kita panggilnya ialah wajibal gunnah. Wajib dengung.
Fa innallah. Nama Allah panjangkan 2 harakat. Gha, jaga ghain. Ghafurur rahim. Tanwin bertemu dengan ra. Nampak tak? Saya kata dah, bila kata nun kosong bertemu dengan ra ataupun tanwin 99, nampak tak bentuk 99 bertemu dengan ra, kita masukkan tanpa dengung yang digelarkan ke bahasa Arabnya idgham bila gunnah. Ingat nah, tanwin ataupun nun kosong bertemu lam ataupun ra, itu hukumnya idgham bila gunnah. Boleh balik tengok nota-nota yang telah kita screenshot, yang telah kita catat. Okey, baik. So macam mana? Ghafurur rahim. Masuk terus nah. Baik. Sambung masih dalam muka surat 30 ayat 193. Muka surat 30 nah. Wa qatiluhum hatta la takuna wa yakuna ad-dinu lillah wa qatiluhum hatta la takuna wa yakuna ad-dinu lillah. Boleh? Wa qatiluhum ha pedas. Hatta ha pedas nah. La panjangkan 2 harakat. Takuna ta ni kita keluarkan angin yang dipanggil hamas. Bukan kita kena lantunkan. Salah nah kalau kita baca fitnatu. Screen tak clear. Baik. Yang clear boleh tolong abang saya nah. Yang lain okey ke screen? InsyaAllah kita doakan. Ibu ayah juga doakan kepada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah semoga kita dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik, kita sambung dulu. Hatta la takuna kita keluarkan angin. Bukan fitnatu. Kabur. Yang lain jelas tak? Cuba tengok. InsyaAllah kita doakan semoga Allah permudahkan kita pada pagi ni. Visual jelas, alhamdulillah jelas. Jadi yang tak jelas saya minta maaf. Minta keluar daripada live, kemudian masuk balik ke dalam live kita insya-Allah. Mungkin ada gangguan daripada segi line kot nah. Saya doakan yang kabur tu dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab jalan yang kita jalan sekarang ni ialah jalan siratal mustaqim. Jalan yang benar adalah jalan yang lurus. Jadi Allah akan permudahkan kita nah insya-Allah. Baik. Jadi kita jangan baca fitnatu. Salah nah. Sebab dia bukan qalqalah. Qalqalah saja yang kita kena lantunkan. So kita keluarkan angin yang dipanggil hamas. Dipanggil apa ibu ayah, tuan-tuan, puan-puan? Fit kita panggil hamas. Keluarkan angin. Sifat hamas, huruf hamas ada 10. Okey? Baik, saya ulang. Fitnatu. Fit bukan fit. Hati-hati, okey? Natuwa. Tanwin bertemu dengan waw. Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Fitnatuwa. Dia memasukkan kat waw. Wa yakuna dinu lillah. Alhamdulillah. Clear, jelas. Alhamdulillah. Syukran. Terima kasih sebab bagi feedback nah. Terima kasih semua nah. Baik, kita sambung dulu bacaan. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, macam biasa saya kata bila kata nun kosong
Fa ini kita kena buat apa bila nun kosong? Kita kena dengung. Bila nun kosong kita kena dengung. Dan jangan lupa kita letakkan melainkan. Nun kosong kena dengung. Melainkan berjumpa dengan apa yang tak kena dengung? Lam ataupun ro. Ingat nah. Kalau nun kosong kita kena dengung. Melainkan berjumpa dengan lam ataupun ro. Kita tak perlu dengung. Ingat, begitu juga tanwin. Tanwin, kita kena dengung. Melainkan, tanwin yang tak selari lah. Melainkan berjumpa dengan lam ataupun ro. Begitulah. Okey, insyaAllah. Tahau fala'ud. Huruf apa ni? Qalqalah. Kita kena buat apa bila kata qalqalah? Kita kena lantunkan. Fala'ud. Ud. Ainah. Ud. Wana illa ala dha. Huruf dha. Kena buat apa huruf dha? Ingat tak? 3 huruf yang kita kena keluarkan hujung lidah. Saya ulang banyak kali pun tak apa. Saya ulang balik. Baik, tengok. Sa, za, dha. Jadi 3 huruf tersebut kena keluarkan hujung lidah. Jadi ala zalimin. Huruf apa ni? Dha kan? Jadi kita keluarkan hujung lidah sikit nah. Ala zalimin. Okey? Ala zalimin. Dha. Biasakan lidah untuk keluarkan. InsyaAllah dia bila kita dah lama baca praktis, automatik dalam percakapan bahasa Melayu pun dia terbiasa dengan hujung lidah keluarkan sikit. Mak nak makan nasi, terjadi sendiri. Okey. Ala zalimin. Boleh faham nah? Itu ayat 193. Baik, seterusnya ayat 194. Kita masih dalam muka surat 30. Kita masih dalam muka surat 30. InsyaAllah. Semoga ibu ayah istiqamah nah. Tak lama dah ni. Dalam setengah jam je lagi. InsyaAllah nah. Baik, sambung. Di sini saya nak kongsikan sikit. Baik, yang ni ilmu baharu. So, jangan pergi mana-mana nah. Tengok, dengar baik-baik nah. Alif lam, bila permulaannya, kita nak mula dengan apa? Nampak tak hamzah wasal ni? Sini tak ada baris ni. Jadi kadang-kadang, Ustaz, macam mana kita nak mula ni? Kita nak baca baris apa di depan ni bila ada hamzah wasal? Ni banyak persoalan yang tanya. Jangan tinggalkan kita punya live dulu. Sebab dengar yang ni dulu pun tak apa nah. Baik, tengok ini. Hamzah wasal. Kita tak tahu nak baca baris apa. Kita kena tengok huruf yang ketiga. Tetapi bila kata alif lam, ingat pesanan saya nah. Bila kata alif lam, kita kena baca baris atas pada hamzah wasal. Saya ulang. Bila kata alif lam, kita kena baca baris apa? Baris atas pada hamzah wasal. Ustaz, hamzah wasal tu apa dia? Pula hamzah wasal tu yang ada alif sini dan sod kecil, nampak tak tu? Kecil je, banyak kan? Ini hamzah wasal, ni hamzah wasal. Itulah hamzah wasal. Dia tak berbaris, tetapi dia ada macam bentuk sod kecil je. Itu hamzah wasal, okey? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ulang-ulang mix perfect. Betul. Kita ulang-ulang biar perfect. Baik. So, di sini bila kata alif lam, di mana-mana pun kita jumpa alif lam. Bila permulaan, kita letakkan baris atas. Kita bacakan baris atas. Okey? So, macam mana? Contohnya, Asy-syahrul. Boleh? Okey? Baik. Faham dah setakat ni? Untuk hamzah wasal kita kena tengok huruf yang ketiga sepatutnya. Tetapi untuk alif lam mudah saja, kita terus letak baris atas. Boleh? Faham dah setakat ni? Untuk hamzah wasal. Hamzah nah. Hamzah wasal. Baik, sambung. Asy-syahrul haramu bisyyahril haram. Asy
Asyahrul haramu bisyahril haram. Baik. Asyahrul. Kenapa saya berhenti cepat sangat, awak tak faham? Sebab untuk ha ni kita banyak keluarkan angin. Syah. Takut ada yang tak cukup nafas. Tercungak-cungak nanti. Okey, ulang selalu, mudah ingat. Banyak yang suruh saya ulang selalu hukum tajwid yang kita ni kan. Seronok kan? Bila kita dah tahu hukum tajwid dan ulang-ulang kita tahu, kita boleh jawab dah. Seronok kan? Rasa seronok saya sangat bila kita dapat ilmu tu yang kita nak daripada kecil dulu. Tapi kaedah mana yang senang? Rupa-rupanya senang, kita dah dapat ilmu. Seronok sangat-sangat. Jadi itulah saya suruh banyakkan ucap Alhamdulillah. Sebab apa? Bila kita ucap Alhamdulillah, Allah akan bagi lagi. Okey? Asyahrul haram. Ha ni apa? Ha pedas. Okey? Ha pedas. Mubisyahril haram. Juga ha pedas. Okey? Baik, kita sambung. والحرمات قصاص boleh? Okey, samalah. Walhurumah. Okey, saya ulang. Pernah dah saya cerita berkaitan dengan ni. Bila kata nampak tak ha ataupun jim ke ataupun kha, dia kadang-kadang kita nampak ada ni nak baca yang macam mana ni? Kadang-kadang ada nun di atasnya. Jadi kita baca yang di atas dahulu. Atas ha. Okey, nampak tak? Kita baca syahril. Kita baca lam dulu baru baca ha. Nampak tak? Okey. Kita baca yang di atas dahulu baru baca yang di bawah. Okey, faham nah? Baik, sambung. Famani' اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Tarik nafas panjang-panjang. Ingat pesanan saya, buka bidangkan dada. Tarik nafas melalui hidung. Melalui hidung dan jangan membongkok. Itu salah satu tips untuk kita nak baca panjang-panjang lah. Okey. Alhamdulillah. Seronok dapat belajar sebab daripada kecil nak. Tahniah kakak. Alhamdulillah dapat. Okey. Baik. Kita baca sama-sama nah. 1, 2, mula. Famani' tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Boleh? Baik, tengok sini. Famani' jaga ain. Bukan famani'. Okey. Famani' ain tu kita hati-hati nah, jaga tau ain. Famani' tada. Kita kena panjang. Ustaz, kenapa ada ya sini? Ni bukan ya ni nah. Okey, satu ilmu baru saja saya kongsikan. Kalau boleh tulis, kita tuliskan. Ya yang macam ni, kita nampak ya kosong kan? Selalunya yang ni kita panggilnya alif maqsurah. Okey, ini kita panggil alif maqsurah. Waalaikumsalam. Okey. Tak apa, tak lambat pun. Okey. Tahniah sebab hadirkan diri juga dalam majlis ilmu. InsyaAllah Allah memberkati kita nah. Sampailah kita mati insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Alaikum fa'tadu bi alaihi bimith. Okey. Alif berjumpa lam, tiada baris automatik, kita baca ada baris atas. Ya, betul. Alif berjumpa itu kalau permulaan yang tadilah asyahrul haram. Okey, kita baca baris atas. Bila permulaan kita nak bacakan, kita letakkan baris. Kalau di tengah-tengah, kita tak payah risau dah sebab dia tak dibacakan dah. Kita tak baca asyahrul al-haram. Kita baca asyahrul haram. Betul tak? Kita tak baca asyahru al-haram. Kita kena kira yang di awal yang kita nak baca tadi tu. Itu yang kita kena tengok betul-betul. Okey? Faham dah setakat tu? Baik, tengok balik. Alaihi bimith.
Hujung lidah keluarkan sikit. Ustaz, macam mana nak keluarkan? Okey, seperti biasa. Hujung rancangan saya akan tunjuk sekali lagi. Macam mana kita nak sebut cara tepat untuk sebutkan za. Okey, boleh? Tapi kena berlatihlah daripada sekarang. Bimithlima. Boleh tak boleh? Asalkan kita dah cuba. Nah. Bimith. Hujung lidah keluarkan sikit. Alif maqsurah. Baca berapa harakat? 2 harakat ke? Ya. Baca 2 harakat. Bila kata ada ombak, barulah kita panjangkan 5 atau 6 harakat. Ataupun 4 harakat. Boleh? Bimithlima. Tada. Ingat yang ni kita tak perlu panjang dah. Sebab kita berjumpa. Nampak tak sini tak boleh. Sebab dia ada hamzah wasal. Tada. Masuk terus. Tada alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sambung. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Assalamualaikum Ustaz. Ulanglah selalu bagi ingat dan melekat dalam fikiran. Ya, saya sentiasa ulang. Apa yang kita dah belajar, saya sentiasa ulang. Nah. Salam dari Saudi. Ui, orang jauh ni. Dari Singapura pun ada kan. Brunei pun ada. Jadi, ahlan wa sahlan. Tahniah. Jadi, kita tak ada penghalang pun sekarang ni. Dalam live pun kita boleh mengaji, betul tak? Jadi, tak ada alasan dah untuk kita elak daripada mengaji. Nanti Allah tanya, kenapa hang tak perbetulkan kalam-kalam aku? Kenapa? Sedangkan ada banyak kaedah yang hang boleh mengaji. Allah akan soal lah. Sebab apa? Sebab kita tak cuba untuk perbetulkan bacaan kita. Tapi alhamdulillah, tahniah ibu ayah, dapat juga join live kita kan. Tunjuk juga makhraj dha, da, and zai. Boleh, tak ada masalah. Sekali saya tunjuk nah. Okey, pada hujung sekali. Pada hujung live, insya-Allah saya akan tunjuk makhraj-makhraj yang suruh saya sebut tadi tu kan. Okey. Dha, zai dan sebagainya nah. Baik, di kesempatan ni siapa yang nak join ataupun siapa yang nak sertai kelas asas daripada start kenal huruf sin dan sebagainya dan juga tajwid, boleh tekan link di bawah. Boleh tekan link di bawah untuk pradaftar nah. InsyaAllah kami akan segera mungkin akan membalas mesej ibu ayah nah. InsyaAllah. Okey. Pradaftar bagi asas Quran dan juga tajwid insya-Allah nah, bagi sesiapa yang nak lah. Baik, sambung. Wattaqullaha wa'lamu. Panjang berapa harakat ni bila kita jumpa ombak? Bila jumpa ombak, panjangnya 5 harakat. Annallah, nun yang bersabdu. Ingat tak bila kata nun yang bersabdu ataupun mim yang bersabdu? Ingat nah, ni bentuk ni sabdu ni nah. Sabdu adalah bentuk W kecil. Boleh tanya tak Ustaz, apakah kelas ini akan terus selepas habis PKP atau habis Ramadan? InsyaAllah. Kita tengoklah macam mana keadaan dulu nah. InsyaAllah. Doa-doakan. Semoga kita istiqamah. Okey? So, bila kata nun yang bersabdu, kita kena buat apa? Wajibal gunnah. Wajibal gunnah. Wajib dengung. Annallah. Ustaz, kalau huruf za yang mana? Okey. Semua saya akan tunjuk di akhir rancangan kita. Sebab kita nak kalih kamera kan. Okey. Boleh? Takut sekali ada gangguan dalam kamera. InsyaAllah. Annallaha ma'al muttaqin. Boleh?
Baik, seterusnya ayat 195 masih dalam muka surat 30. Masih dalam muka surat 30. وأنفقوا في سبيل الله وأنفقوا في سبيل الله. Okey. Nun yang kosong. Ingat, nun yang kosong kita kena buat apa? Kita kena dengung. Dan jangan lupa, saya akan selalu ulang. Dan jangan lupa letak melainkan. Nun yang kosong, kita kena buat apa? Kena dengung. Melainkan, ingat ni, melainkan berjumpa dengan lam ataupun ra. Lam ataupun ra kita tak perlu dengung. Okey? Okey. So, ni ikhfa nah. Ikhfa. Tu salah satu ilmu lah. InsyaAllah. Fiqu fi sabilillah. Baik, habis. Sambung pula. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Boleh? Wala tulqu. Qaf. Jaga nah. Qaf. Tulqu. Bukan tulku. Tulqu. Biaidikum. Ilat tahlukah. Ingat tak? Ta marbutah. Bila kita berhenti. Samar-samar nah. Kita baca samar-samar. Apa maksud ikhfa? Samar-samar ataupun sembunyi bacaannya. Wa anfiqu, dengungnya. Faham nah? Ilat tahlukah, bila tak marbutah, kita tak berhenti ilat tahlukat. Saya cerita nah tentang titik 3. Ilat tahlukah, kita berhenti bunyinya ha. Ilat tahlukah, bukan ilat tahlukat. Melainkan kalau kita sambung. Ilat tahlukati wa ahsinu. Tahlukati. Kalau sambung. Kalau berhenti, kita bunyikan ha. Okey? Faham? Understand? Baik. Titik 3. Nampak tak ada 2 titik 3? Yang ni, tandanya, kita boleh pilih salah satu tempat yang kita nak berhenti. Sama ada kita berhenti kat sini, ataupun dekat sini. Kalau kita dah berhenti dekat sini, dekat sini kita teruskan lah. Sini ustaz, sini. Titik 3 yang pertama. Kalau kita berhenti titik 3 yang pertama. Jadi titik 3 yang kedua. Kita tak perlu berhenti. Kita sambung terus. Okey? Kita sambung terus. Ya, waqaf ta'annuq. Minta maaf. Kalau jumpa simbol 3 titik berhenti pada salah satu titik. Betul. Faham? Alhamdulillah. Biaidikum ilat tahlukati wa ahsinu. Kalau kita berhenti situ, sambung. Kita berhenti sini. Tapi kalau kita berhenti di sini, sambung terus. Okey. Baik. Bolehkah? Boleh faham setakat ni untuk titik 3? Jadi tak susah mana kan? Surah apa tu ustaz? Maaf baru masuk. Baik, surah Al-Baqarah muka surat 30 ayat 195. Ayat 195. Di hujung dah. Di hujung ayat 195 nah. Yes, understand. Alhamdulillah. Ustaz, kelas tajwid tak samakan dengan yang asas ni. Saya dah daftar dan buat pembayaran untuk kelas tajwid. Ya, insyaAllah mereka akan lebih detail. Kami akan lebih detailkan berkenaan dengan tajwid. InsyaAllah lah. Baik, sambung. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Boleh?
Baik, wa jaga ha ni ha spicy nah. Ha spicy. Wa sinu. Wa ha pedas. Okey. Sinu nampak tak ada ombak bertemu dengan hamzah. Ombak panjangnya berapa harokat? 5 harokat. In nun yang bersabdu. Bila kata nun yang bersabdu, kena buat apa? Wajib dengung. Yang dipanggil wajibal gunnah. Okey. Wajibal gunnah. Jadi bila kata dengung, dua harokat dengung. Innallaha yu. Nampak tak bila ada huruf yang di atas, kita baca yang di atas dahulu. Sebab kelabu sikit. Baik, bolehkah? Kamera saya okey dah? Baik, tengok dulu. Innallaha yu. Kita sebut yang di atas dahulu, baru kita bacakan yang di bawah. Boleh? Yuhibbul muhsinin. Ha pedas. Muhsinin. Boleh? Okey. Ya, betul. Yang tadi itu mad jaiz munfasil. Dalam kelas tajwid baru kita tekankan banyak huruf mad ni sebenarnya. Mad ni banyak jenis. Jadi untuk kenal simbol-simbolnya sangat mudah mengikut kaedah yang tepat. Okey. Baik, kita sambung. Ayat terakhir, ayat 196, masih dalam muka surat 30. Baik, saya minta maaf, masa telah mencemburui kita. Sebab selepas ni kita akan ada satu program, iaitu seminar cantik bacaan solat. Jadi insyaAllah saya akan tunjukkan cara bacaan saza dan permintaan. Boleh request dekat saya untuk tunjuk cara bacaan. Sebab saya akan tunjuk cara bacaan. Okay, boleh nampak jelas Boleh, insyaAllah. Boleh request untuk saya tunjukkan cara bacaan apa-apa yang diminta. Okey. Yang seperti yang diminta tadi untuk saya tunjukkan contoh sebutan sa. Okey. 3 huruf yang kena keluarkan tu. Yang kena keluarkan hujung lidah 3 huruf, iaitu sa, za, za. Okey, tengok perbezaan antara za dengan zai. Nampak tak perbezaan di antara za, zai? Kita kecipkan gigi untuk zai. Za, zai. Za, zai. Boleh? Bolehkah? Okey, perbezaan di antara sa, sin. Kalau sa, 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 sa. Perbezaan di antara sa yang bertitik, minta maaf kalau saya tunjuk ni dia akan jadi terbalik. Okey? Nampak tak perbezaan di antara sa? Ini sa. Sa yang ada 3 titik ni adalah sa. Jelas tak? Jelas tak? Baik, yang ada 3 titik tu adalah sa. Perbezaan di antara sa dan juga sa. Sa, sa. Okey, kemudian zal. Za, zai. Zal, za, zai. Za. Okey, perbezaan. Ustaz, nun mati dan nun ada sabdu. Sama fungsi kan? Kena dengung. Ustaz, nun mati dan nun ada sabdu. Nun mati yang, ya betul. Sama. Dua-dua kena dengung. Nun mati. Bila nun yang kosong. Nun yang kosong. Yang tak berjumpa dengan lam ra kena dengung. Sama fungsi. Macam dengan nun yang bersabdu. Cuma bezanya, dua-dua dengung. Bezanya untuk nun yang bersabdu, kita angkatkan lidah kita ke langit sambil dengung. Anna. Nampak tak? Anna. Okey? Saya cuba baca komen sikit-sikit. Ustaz, kalau adakah salah dengan Ustaz lepas ni berbayar pun saya nak join. Harap ada lagi lepas PKP atau Ramadan. InsyaAllah. Ada. Okey, jelas. Alhamdulillah. Tak jelas? Tak nampak, tak jelas. Tak jelas macam mana tu? Baik. Saya ulang Untuk 3 huruf yang kena keluarkan hujung lidah, saya tunjuk dulu untuk 3 huruf tu. Untuk 3 huruf yang kita selalu sebut tu kan. Iaitu sa, za, za. Sa, za,
Dha. Boleh? Okey. Perbezaan di antara sa. Sa. Okey. Perbezaan di antara zal pula. Za. Nampak tak? Za. Di antara 3 huruf yang kena keluarkan lidah dan yang kena kacipkan gigi. Dan seterusnya dha. Ustaz boleh tunjuk huruf kha. Huruf kha. Okey. Huruf kha. Okey. Yang ni elok untuk saya tunjuk nah. Untuk huruf kha dan ghain. Huruf kha dan ghain kita untuk huruf kha dan ghain kita kena menggetarkan kerongkong kita. Kerongkong kita kena getarkan. Yang membezakannya adalah kha lebih kasar. Cuba sebut. Ikut saya. Okey. Kemudian kita sebut ghain. Ghain dia lebih lembut sikit daripada kha. Betul? Perbezaannya itulah. Dan lagi satu, kalau dalam kelas nah, saya tunjuk kaedah, minta maaf lah. Kalau kha orang tua, kalau ghain budak-budak. Kenapa? Untuk kha contohnya saya ambil ghain lah. Ghairil kadang-kadang orang sebut khairil maghdu. Okey. Contohnya saya bagi contoh untuk kha lah. Untuk kha orang tua, kenapa? Sebab budak-budak dia tak akan keluarkan kahak macam kita. Betul tak? Jadi itu orang tua. Kalau budak-budak dia main air. Untuk ghain. Nampak tak perbezaan di antara orang tua dan budak-budak? Kha, ghain, kha, khi, khu, gha, ghi, ghu. Ustaz mohon tunjuk makhraj dha dan juga ta. Dha dan juga ta. Boleh. Baik. Okey, ni ada lagi satu ilmu yang saya kongsikan. Untuk huruf, saya tulis dulu nah. Bolehkah bagi saya ruang Ustaz nah? Untuk 4 huruf, sad, dad, ta dan juga dha. Baik. 4 huruf tersebut, minta maaf yang lain saya tak sempat nak baca nah. Boleh nampak tak? Boleh nampak dengan jelas tak? Minta maaf nah sebab kita terbalikkan dulu. Kita terbalikkan dulu kamera kita nah, insya-Allah. Okey, kita terbalikkan dulu. Baik, tengok baik-baik. Tengok baik-baik. Semangat ni. Semangat ni. Jadi yang lain jangan tinggalkan live dulu nah. Semangat ni. Okey, baik. Sad, dad, ta, dha. Nampak tak keempat huruf ni apa yang sama? Apa yang sama rasanya? Semuanya kembung, betul tak? Semuanya kembung di sini. Semuanya kembung di sini. Nampak tak? Jadi bila di sini, bila dalam kelas untuk mudahkanlah, kita kembungkan pipi walaupun dah kembung dah. Okey? Walau kembungkan walaupun pipi dah kembung tapi kita kembungkan. Macam mana? Baik. Sekarang tengok baik-baik. Sad, dad, ta, dha. Dan tengok sekarang saya sebut macam mana. Untuk kembungkan mulut tu macam mana. Baik. Boleh? Semangat ni. Sa, nampak tak? Sa, ba, ta, dha. Itu belum masuk dalam makhraj lagi. Okey. Yang tu adalah ketebalan untuk sebut sa, ba, ta, dha. Boleh? Nampak tak perbezaannya? Semuanya tebal. Okey, untuk sa. Sa mudah kita sebut. Perbezaan di antara sa dan juga sa. Si, si. Si, si. Nampak tak? Si, si. Kemudian di. Untuk dad. Minta maaf saya pegang kamera kan. Jadi susah sikit lah. Untuk dad. Contoh ni lidah. Minta maaf lah. Contoh ni lidah. Bahagian sisi lidah tadi, belah kanan ataupun belah kiri, kita angkatkan letak di geraham belah atas belah kanan. Kalau belah kanan, takkan belah kiri kita nak pusingkan sampai belah kanan. Jadi belah kanan sisi lidah
Letak lidah di sisi gigi pak dulu baru sebut. Ya, betul. Letakkan lidah di sisi kanan. Contohnya belah kanan, sisi lidah belah kanan letakkan di geraham atas belah kanan juga. Kalau belah kiri, kita pilih nak letak belah kiri, letakkan kita punya sisi lidah belah kiri, angkatkan letak di geraham belah kiri. Nah, contohnya, kita sebut sama-sama. Elb, elb, elb. Boleh? Elb. Nampak tak ketebalan dia? Elb. Boleh. Seterusnya, po. Po pun kena tebal. Po. Po. Kalau bolehlah kita kembungkan mulut. Po. Elpo. 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 Memang saya akui huruf bod paling ramai yang kata susah untuk sebut. Jadi nak bagi mudah, kita kena biasakan diri. Bo. Kalau tak boleh, tak mengapa. Tak ada masalah. Janji kita selalu berlatih. Berlatih. Tak reti kembungkan pipi, kena berlatih lah banyak-banyak. Kena makan banyak-banyak tu, baru kembung pipi. Okey. Baik, seterusnya. Vo. Vo ni kita dah biasa sebut kan. Vo. Boleh? Okey. Disebabkan semangat sangat, insyaAllah saya sambung esok hari pula. Sebab kita akan ada seminar selepas ni pada pukul 8. InsyaAllah, siapa yang ada seminar, boleh teruskan kepada seminar. Dan insyaAllah kita sambung pada besok hari pukul 7 lagi. Boleh ke boleh? Kita bersama saya lagi, insyaAllah. Tahniah ibu ayah kerana tetap duduk dalam majlis ilmu kita. Happy saya tengok ibu ayah setiap hari join. Baik, minta maaf jika ada komen yang saya belum baca sebab terlepas pandang dan sebagainya yang belum saya jawab. InsyaAllah kita cuba lagi jawab persoalan-persoalan pada esok hari. Minta maaf sebab banyak sangat minta saya untuk baca dha dan sebagainya. Yang saya sempat baca, saya cuba sebutkan. Baik, minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki saya. Saya halalkan ilmu yang saya kongsikan dan minta untuk kongsikan kepada semua. Contohnya, abang, hari ini saya dapat dah bo. Macam ni abang. Kita sengitkan sikit mulut. Sengitkan sikit. Bo. Elb. Macam tu. Lidah dah keras ustaz. Dah keras. Kita ambil sudu, letak dekat api, letak kat lidah. InsyaAllah lembut. Okey. Minta maaf, saya melawak saja. Baik, insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi, kita manfaatkan ilmu sebaik mungkin. Banyakkan ulang. Dan banyakkan baca di musim nuzul Quran ni. Jadi insya-Allah kita sambung pada esok hari pukul 7 juga pada masa yang sama. Insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawassaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.